Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat bertemu kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur dalam kuliah Duha, iaitu dalam perkara tauhid. Sebagaimana kita tahu, ialah kitab yang kita gunakan ialah Aqidatun Najin. InsyaAllah saya akan mulakan daripada muka 57, iaitu wahdaniyah dan keterangannya. Dan kata musannif, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu ta'ala fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Artinya, yang keenam daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Artinya esa pada zatnya dan esa pada sifatnya dan esa pada perbuatannya, kerana diambil daripada tafsir musannif itu. Jadi sifat yang keenam yang wajib kita ketahui mengenai wujudnya Allah Subhanahu wa taala, iaitu sebagaimana yang pertama ialah sifat wujud. Artinya nak mengenal Allah Taala itu lebih dahulu kita ketahui bahawasanya Allah Taala itu wujud. Yang mana wujud ialah maknanya Allah Taala itu ada. Maksudnya ialah kita beriman adanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta manusia dan sekalian alam. Itu yang pertama. Jadi yang kedua ialah qidam. Artinya wujudnya Allah Taala ini tidak ada permulaan, artinya tidak ada sebab yang menjadikan Allah ataupun yang mengadakan Allah itu. Yang kedua ialah baqa, artinya wujudnya Allah Ta'ala itu tidak berkesudahan. Allah Ta'ala sentiasa wujud dan tidak akan habis wujudnya. Tidak ada masa yang boleh katakan akan habis wujudnya Allah Ta'ala. Maknanya selama-lamanya lah Allah Ta'ala wujud, baik di dunia ini atau selepas dunia ini. Kemudian ialah yang ketiga, ialah yang keempat, wujud qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitu Allah Ta'ala menyalahi kepada benda-benda yang baharu. Maksud benda yang baharu ialah yang ada permulaan. Setiap yang ada permulaan itu baharu. Termasuklah syurga, neraka, kursi, qalam Allah yang dicipta oleh Allah Ta'ala, semua itu dipanggil baharu. Maknanya Allah Ta'ala menyalahi segala yang baharu. Kemudian yang kelima ialah qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, maksudnya tidak berhajat kepada yang menjadikan dan tidak berhajat kepada sesuatu untuk dia bergantung kepadanya. Itulah maknanya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Dan yang keenam, inilah dia wahdaniyah, artinya esa Allah Ta'ala. Jadi bila katakan esa Allah Ta'ala ni, maknanya Allah Ta'ala esa, sebenar-benar esa. Artinya satu, sebenar-benar satu. Bukan ada satu yang ada persamaan di lain sana. Dan bukan juga satu yang dikatakan bergabung dengan benda-benda lain. Seperti mana katakan kita lihat pokok, kita jumpa di hadapan rumah kita sepohon pokok kelapa umpamanya. Kita tengok lain semua tak ada, satu pohon saja yang ada. Itu dikatakan sebuah pohon kelapa. Makna satu, tapi satunya Tuhan bukan begitu. Kerana pohon kelapa tadi ada batangnya, ada daunnya dan lain-lain. Dan itu dikatakan bukan satu. Jadi Tuhan satu ni sepada zatnya. Zatnya saja satu. Sifatnya juga satu. Artinya walaupun berbagai-bagai sifat itu, tapi maksudnya satu sifat. Artinya kudratnya satu,
iradahnya satu, ilmunya satu. Berlainan dengan manusia. Kalau manusia dikatakan kudrat, maknanya kudrat tidak satu, kerana kudratnya mengangkat 1 kilo umpamanya berbeza dengan kudratnya mengangkat 100 kilo. Artinya orang yang hanya boleh mengangkat 100 kilo ialah orang yang benar-benar kuat. Sedangkan kudrat juga, tapi maknanya kudratnya tidak boleh mengangkat sampai 100 kilogram. Dia hanya boleh mengangkat mungkin 10 gram, 10 kilo atau 20 kilo, barangkali bolehlah, tapi lebih daripada itu dia tak mampu. Maknanya kudratnya seorang itu tidak satu, tapi Allah Ta'ala satu. Bila-bila pun kekuasaan satu, itu maksudnya sifatnya satu. Perbuatannya juga satu. Artinya apa saja yang Allah Ta'ala perbuat tidak boleh dicontohi oleh benda-benda lain atau sesuatu yang lain daripada Allah. Allah Ta'ala itulah satu. Bila tidak sesuatu, Allah Ta'ala akan jadikan terus, maka Allah Ta'ala akan membuatnya. Jadi cara membuatnya ialah dengan sekali saja ataupun dengan satu perbuatan. Itulah makna wahdaniyah sebagaimana kata musannif atau penyusun kitab ini. Dan diketahui daripada yang demikian itu bahawa segala bahagi wahdaniyah itu ada 3. Pertama, wahdaniyah pada zat, dan maknanya ketiadaan bersusun pada zat seperti berjirim yang menerima bahagi, dan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah, dan tiada pula jauhar iaitu arad, dan tiada kita ketahui akan, dan tiada pada jauhar al-fard maknanya yang tunggal, dan tiada kita ketahui akan hakikatnya hingga di akhirat sekalipun, tatkala melihatkan dia oleh segala orang yang mukmin. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam, iaitu kam muttasil pada zatnya, artinya tiada dapat zatnya itu dibelah atau dikerat, dan nafi pula kam munfasil pada zat, dan ianya tiada ada zat yang lainnya itu seumpama zat Allah. Jadi yang pertama kata pengarang ini, zat Allah, maknanya Allah Ta'ala itu satu sepada zatnya. Maksudnya tiada zat lain yang menyamai zat Allah Ta'ala, dan zat Allah Ta'ala ini tidak tersusun dengan susunan-susunan atau anggota-anggota sebagaimana makhluk. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau pokok yang satu bukanlah dia satu sebenar-benarnya, kerana dia tersusun dengan batangnya, ada akarnya, ada daunnya dan sebagainya, dan dia bukan satu. Begitu juga kalau kita tengok kereta, kita ada kereta satu, tapi bukan satu seperti Allah Ta'ala, kerana kereta itu ada tayarnya, ada lampunya, ada cerminnya dan sebagainya. Macam-macam lah yang ada satu kereta, dalam satu kereta tadi. Jadi zat Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi zat Allah Ta'ala itu bukanlah ia yang dikatakan tiada pula bagi seorang zatnya seperti zat Allah, dan tiada pula jauhar al-fard. Mana bukanlah zat Allah Ta'ala itu satu jauhar fard, mana satu benda yang satu sebagaimana kita nampak. Macam kita ibaratkan pokok tadi, ataupun satu benda lah, katakan ada pada paling kecil sekali satu tadi, atau pada atom lah, yang atom yang paling kecil sekali tu, yang mana itu satu tadi yang tak boleh dibelah-belah, bukan begitu. Kerana benda yang kecil pun boleh dibagi-bagi. Kita sendiri lihat bagaimana gambar yang kecil tadi boleh dibesar-besarkan dan dibagi-bagikan. Kita nampak umpamanya satu titik darah,
tapi kalau dilihat betul-betul, darah tadi mengandungi sel-sel yang banyak, bukan hanya satu titik darah saja. Jadi Allah Ta'ala tidak begitu. Yang kedua, zat Allah Ta'ala ini ialah satu yang tidak ada zat lain yang menyamai zat Allah Ta'ala atau yang seperti zat Allah Ta'ala, tapi dia satu yang tidak ada lagi yang sama atau berupa sebagaimana zat Allah Ta'ala. Itu pertama. Dan kedua, wahdaniyah pada sifat. Sifat, kita tahu sifat seperti sifat-sifat yang kita katakan tadi, terutama sekali sifat ma'ani, seperti kudrat, berkuasa, iradat, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Jadi sifat-sifat itu semuanya bagi Allah Ta'ala dianggap sebagai satu sifat. Wahdaniyah pada sifat, dan maknanya tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci dari satu jenis, seperti ada baginya dua kudrat dan lebih banyaknya, dan dua iradat dan dua ilmu dan lebih banyaknya. Jadi sifat Allah Ta'ala memang sifatnya tadi berbagai-bagai dari segi satu-satu sifat itu, tapi dalam satu-satu sifat itu tidak ada pecahan-pecahan. Artinya kalau sekiranya Allah Ta'ala kudratnya sajalah, artinya sifat kudratnya tadi sama ada pada benda kecil, pada benda besar, pada benda dekat, pada jauh, kudratnya sama. Itu kudrat Allah Ta'ala yang satu saja. Begitu juga iradatnya, kehendaknya. Begitu juga ilmu Allah Ta'ala. Kalau ilmu kita mungkin berlainan-lainan, ada ilmu kita dari kecil berbeza dengan ilmu kita sudah besar. Maka kerana apa? Kerana kita ilmu kita adalah ilmu yang berbeza-beza mengikut keadaan dan mengikut zaman. Kita lihatlah dulu pada orang-orang dahulu, percaya misalnya, percaya bahawa alam ini rata. Bila tengok laut tadi, dia nampak hujung ke laut nanti seolah langit dengan air laut tadi bersambung ataupun nampak bertemu seolah-olahnya. Itu pada ilmu kita dulu. Tapi bila orang berlayar ataupun mengikut sebagaimana yang telah dibuktikan bahawasanya alam ini bulat, bukanlah alam itu rata sebagaimana, atau dunia ini bukanlah rata sebagaimana yang kita nampak horizon kat tepi laut tadi. Sebagaimana yang telah digambarkan oleh pelayaran Columbus misal umpamanya. Dia tahulah dunia ini bukanlah dunia yang rata begitu terus habis, tapi maknanya dia terus berpusing sehingga seolah-olah seperti bulat berpusing balik. Mana kalau kita terus saja ke barat, terus balik semula, kita akan berpusing balik sampai ke tempat yang kita bermula, kerana dunia ini ialah bulat. Jadi ilmu kita berbeza. Dulu kita begini, sekarang begini, dah lain. Itu maknanya ilmu kita berbeza. Begitulah juga kehendak kita, begitu juga kudrat kita. Dan tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifatnya seperti adalah bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah Ta'ala. Karena selain Allah Ta'ala punya sifatnya yang satu, orang lain ataupun alam tidak boleh mempunyai sifat seperti mana sifat Allah Ta'ala. Kudrat ke, ilmu ke, iradat ke, dan sebagainya. Dan adapun bahawa ada bagi yang lainnya kudrat tiada seperti kudratnya Allah Ta'ala, maka tiada memberi mudarat ia seperti bahawa adalah bagi yang lainnya itu kudrat yang tiada memberi bekas. Kerana kalau ada kudrat lain, maknanya kudrat manusia misalnya, manusia boleh memotong ikan dengan pisau. Jadi kudrat manusia memotong pisau itu maknanya dia tidak sama dengan kudrat Allah Ta'ala. Kerana kudrat manusia memotong pisau itu tidak memberi bekas kalau tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Katakan Allah Ta'ala jadikan
jadikan ikan itu tiba-tiba ditukarkan jadi besi, maka pisau tadi tak boleh potong. Tapi kerana Allah Ta'ala jadikan ikan itu sebagai ikan, barulah boleh potong. Itu maksudnya tak boleh bekas, tak memberi bekas. Artinya bukanlah pisau itu sendiri yang memberi bekas sehingga orang itu berkuasa untuk memotong ikan. Sebaliknya, yang menyebabkan pisau itu boleh memotong ialah dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat kita fahamkan daripada cerita Nabi Ibrahim. Sedangkan api biasanya membakar, tapi bila Allah Ta'ala mengatakan api tadi tidak boleh membakar, maka api tadi pun tidak boleh membakar, kerana itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah seterusnya. Allah Ta'ala sifatnya adalah satu. Dan adapun bahawa ada bagi yang lainnya, mana lain Allah, kudrat tiada seperti kudratnya Allah Ta'ala, maka tiada memberi mudarat. Ia seperti bahawa adalah bagi yang lainnya ini kudrat yang tiada memberi bekas. Maksudnya yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Kudrat Allah Ta'ala saja. Kudrat orang lain tidak memberi bekas kecuali dibenarkan oleh Allah SWT. Maka iaitu muafakat hakikatnya, kias olehmu pada segala sifat yang lain yang sah diiktikadkan pada hambanya. Maka iaitu ibarat daripada nafi kam muttasil pada sifat yang tiada berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddasah daripada jenis yang sama seperti barang yang adalah lalu sebutnya, dan ibarat daripada menafikan kam munfasil pada sifat dan lain subut, iaitu subut sifat bagi yang lain daripada Allah seperti sifat Allah Ta'ala seperti yang telah lalu sebutnya. Jadi sebagaimana kita katakan dahulu, yang Allah Ta'ala tadi zatnya satu, tidak ada duanya, tidak bersusun dengan bahagian-bahagian dalam zatnya yang satu tadi, tapi dia satu, sebenar-benar satu sahaja. Maka kerana itu maknanya dia dengan zat Allah Ta'ala yang satu tadi, maknanya menafikan sesuatu yang dipanggil kam. Kam makna berapa banyak. Kam tu berapa banyak. Makna menafikan kam mutasil, makna benda yang dalam zat Allah Ta'ala yang berhubung dengan Allah Ta'ala tadi dinafikan kam mutasil, makna tak ada benda yang berhubung dengan zat-zat dengan bahagian-bahagian pada zat Allah Ta'ala. Kemudian zat Allah Ta'ala tidak ada yang sama dengan zat Allah Ta'ala, atau zat Allah tidak sama dengan benda lain selain Allah. Yang lain tadi tidak sama zatnya dengan Allah, itu dianggap sebagai menafikan kam munfasil. Munfasil makna yang benda yang bercerai daripada zat, maknanya benda lain daripada zat. Begitu juga pada sifat. Maka pada sifat, makna sifat Allah Ta'ala satu, makna menafikan kam muttasil, makna dalam sifat Allah Ta'ala tadi tidak boleh dipecahkan kepada dua dan sebagainya dalam satu sifat. Begitulah juga maknanya tidak boleh, makna kita nafikan juga kam munfasil, makna benda lain selain Allah Ta'ala tidak boleh mempunyai sifat yang sama dengan Allah Ta'ala. Makna dua-dua zat tadi menafikan kam muttasil dan kam munfasil, dan sifat tadi juga satu makna menafikan kam muttasil yang berhubung dengan kam munfasil yang bercerai ada zat lain. Itu yang kedua. Jadi itulah dia bahagian yang nombor dua. Dan ketiga, wahdaniyah pada perbuatan. Satu pada perbuatan atau pada perbuatan, dan maknanya tiada subut
fi'il, yakni perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu yang lain kepada Allah bagi Allah pada perbuatan. Jadi maknanya tiada perbuatan yang lain sabit. Maknanya perbuatan lain itu tidak sabit, kecuali yang sabit ialah hanya perbuatan Allah Ta'ala yang satu saja. Yang satu saja. Maknanya perbuatan Allah tidak dikongsi oleh benda selain daripada Allah Ta'ala. Saya rasa pelajaran ini agak berat sedikit. Jadi kita akan sambung lagi pada minggu hadapan insya-Allah mengenai wahdaniyah ini. Kerana kita harus faham benar-benar wahdaniyah ini, iaitu sifat wahdaniyah kepada Allah, barulah kita mengerti kenapa kita tidak boleh melakukan penyengutuan kepada Allah Ta'ala sama ada pada zat, pada sifat dan pada perbuatannya. Ini kita akan sambunglah di hari yang kemudian atau minggu hadapan insya-Allah. Sekian saja. Wabillahi taufik. Salam daripada Masjid Darul Makmur, daripada pengurusi dan segala anggota-anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.